Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, apa kita nak kata selamat malam boleh ke Boleh kot, selamat malam, selamat Boleh sejahtera, lah salam sejahtera. Okey, selamat malam. Selamat sejahtera lah, selamat sejahtera yang sesuai. Selamat sejahtera lah pada semua peserta-peserta. Sebenarnya hari ni kita dengan Asmah bukannya nak teaching tau, tapi kita nak sharing. Betul As? Lebih kurang cerita lah, kita nak cuba buat konsep sharing-sharing santai-santai lah kan. Walaupun ada hands on kan, hands on tu jadi macam mengajar lah juga kan, tapi kita try buat santai-santai insyaAllah. So tak formal sangat lah, so don't worries kalau ada yang nak bertanya ke, nak berkongsi juga ke, sebab kadang-kadang mungkin dalam kita berkongsi ni ada juga yang orang tahu lebih lagi daripada kita kan. Betul. Lagi-lagi kalau sini kita tahu semua kan. Lagi-lagi sini ada Cikgu Razif, ada betul. Ustaz Syakir kan. Yang handal-handal ni. Kadang-kadang kita share mungkin cara kita tu teknik yang biasa-biasa, mungkin dia ada teknik yang shortcut lagi ke kan. Teknik betul. Lebih mudah. So feel free to share and orang kata kalau perlu nak sampuk time kita orang sharing tu silakan, tak ada masalah. Dr. Hawati pun ada. Welcome. Kita nak support. Thank you. Seram kita terus. Alah jangan macam tu. Kita support. Memeriahkan. Alhamdulillah. Good luck. Semangat tengok geng-geng masuk kan. Betul lah. InsyaAllah. Dia semangat campur seram. Jangan gitu. Tak apa, kita tak on camera cik. Right. Okey, rakan-rakan, kita mulakan sesi kita ni dengan bacaan nama kitab. Semoga apa yang kita nak belajar pada hari ini ataupun kita nak sharing ni akan mendapat keberkatan. Al-Fatihah. Okey, untuk hari ini kita akan 2 hari lah sebenarnya saya dengan Asmah akan berkongsi 2 hari untuk sharing berkenaan dengan spreadsheet lah. Spreadsheet yang untuk Apple ni kita panggil Numbers. Okey, kita ada 2 sesi iaitu pada malam ini untuk sesi yang basic, get to know numbers and its feature. Kemudian untuk esok kita akan pergi beyond spreadsheet. Maksudnya kita tengok yang apa yang numbers ni boleh buat lebih daripada yang basic Okey, sijil kita akan berikan. Biasa-biasa cikgu KPM ni mesti sijil. Tadi petang saya buat bengkel. Lepas tu saya tersalah bagi kod. Jadi dah semua tanya mana sijil ya Allah. So petang tadi dah ada bengkel. So nak sambung malam ni dah tak boleh fikir dah yang sijil tu. InsyaAllah lah nanti ada yang mungkin tadi ada di sesi ni. So kena tunggulah Okey, kedua-dua sesi ni kita buat secara live lah. Okey. Ini untuk sesi malam ni. Sesi malam ni kita bagi kepada Cikgu Asmah Wati. Cikgu tahu, Cikgu Asmah Wati ni cikgu Apple. Okey. Walaupun dia bukan berada di sekolah, tetapi dia akan mengajar kita, bukan mengajarlah sharing. Sebenarnya Cikgu Asmah ni dia hebat Walaupun dia tak hebat, masuk maktab tapi dia maktab kat rumah tau. So dia hebat. Sampai anak-anak kan. Itu yang utama tu. Okey, so saya teman je kat sebelah ni. Sebab Cikgu Asmah di depan, saya belakang Okey. So kita introduce dulu, kita tengok siapa ni Cikgu Asmah sebenarnya.
Okey. Tengok video tadi, saya ada soalan. Berapa orang anak Cikgu Asmah? Quiz kan? Boleh tengok Siapa kat sempat chat. tengok tadi? Siapa yang fokus dia akan nampak. Okay, boleh type dekat ruangan chat berapa orang anak Cikgu Asmah? Boleh tembak ya? Macam susah aja soalan ni. 6 ke? Kita 6 ke? 5, 4, 6, 5. Okey, Cikgu Asmah berapa sebenarnya? 5 orang sebenarnya. Tahniah lah pada yang betul tu. Syika, siapa Nurul Fatia. Betul, Syamila. Betul 5 orang anak saya. Kita saja tak nak buat selalu biodata biasa kan. Ni kita buat video supaya nak tengok. Dia biar faham apa, tak? gambar berbicara kan. Biar gambar berbicara Okey, kemudian saya pun nak tunjuk lah saya punya biodata. Stay away for too long, then go to bed. I make you a cup of coffee for your head. I get you up and going out of bed. Yeah, aku takut hidup, aku takut mati. Aku takut selo-belo kehidupan ini. Aku takut suatu hari nanti aku lupa. Takut lupa diri, takut jatuh dan berluka. Suatu hari nanti pasti ada yang akan pergi. Satu demi satu jatuh hari demi hari. Kalau aku pergi, ku takkan kembali. Janganlah pergi, janganlah pergi. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I make a cup of coffee for your head. I get you up and going out of bed. Ni susah nak teka ni anak Cikgu Kim berapa orang. Okey. Banyak gambar ni, tak tahu yang mana satu ni gambar yang menunjukkan anak. Sebab anak saya dah besar, yang sulung dah 21 tahun Besar dah, tak lama lagi menantu lah tu Cikgu Kim Gitulah agaknya. Cepat jadi nenek. Kita jadi nek muda. Okey, soalan untuk saya saya soal sendiri Saya soal sendiri. Okey, lagu tadi kita gunakan apps apa? Siapa boleh jawab? Kita guna apps apa? GarageBand. Oh, pandailah. Dah pandai sini. Semua ni besok-besok bakal sifu juga ni semua. Betul, insyaAllah. Maksudnya memang yang ada ni kita test je sebenarnya kita letak video ni kita nampak. Kita dah boleh nampak dah dia orang punya level Okey, hari ni kita nak belajar tentang, kita nak sharing tentang numbers. Sebenarnya numbers ni di dalam iWorks lah. So macam kita bila kita tengok platform macam kita di 5 kita letak di bawah di 5 untuk programming. So dalam 5 dia ada 3 platform. So Apple adalah salah satunya. Kalau contoh kalau dekat biasa kita dari kecil kita belajar Microsoft kan. Microsoft ni dia ada Microsoft Word. So untuk Apple ni kita ada iWork. Okay, dalam iWork ni kita ada ni lah Pages. Pages ni sama dengan dia ialah apa tadi? Word document punya ni lah kan, dia aplikasi. Okay, word processor lah untuk ni Pages. Okay. Kemudian kita ada apa ni? Kita punya spreadsheet. Kita ada numbers. Numbers ialah sama juga dengan Excel ataupun Sheet, Google Sheet dan juga Keynote sama dengan PowerPoint. Dia presentation dan juga kalau dekat Google dia panggil Google Slide So hari ni kenapa kita fokus numbers Asmah Mungkin Asmah boleh jawab kenapa kita nak belajar numbers? Itulah sebab numbers ni antara aplikasi yang Asmah rasa jarang-jarang orang jenguk lah, especially kalau macam pengguna-pengguna baru ke ataupun in fact pengguna lama pun, kalau orang yang dah biasa guna Excel, dah biasa guna Google Sheet kan. Jadi macam dia rasa macam tak ada keperluan nak guna numbers kan. Tapi sebenarnya numbers ni macam-macam benda lagi kita boleh buat orang kata walaupun dia equivalent pada Excel dengan Google Sheets, tapi istimewanya numbers ni kita akan lihat lah nanti. So satu lagi because semua orang ada assignment kan, kena buat guna numbers. So nak tak nak kita kena tengok lah, betul tak Kim? Itu yang utama lah. Betul. Kalau kita tak bagi tugasan, kalau macam contoh Puan Wan tak bagi kita tugasan dalam numbers, saya rasa memang semua tak akan explore. Okay? Betul tak?
Betul. Okey. Seterusnya, ini sebelum kita nak bagi pada kita ni ice breaking dulu ya Ais. Kita nak kenal-kenal Yep. dengan cikgu-cikgu ni kan. Satu lagi, dekat ruangan chat, cuba kita type kan. Apa yang you all tahu tentang numbers? Apa yang anda tahu tentang numbers? Type satu perkataan. Bila dengar perkataan numbers, apa yang you terlintas dengan numbers ni? Data, chart, Excel, like, formula. Di Excel ni kan dia macam ni tau, macam ubat gigi kan. Kalau orang cakap ubat gigi, orang tak cakap sebut ubat gigi, orang sebut Colgate tu tak? Dia macam Betul. dia macam brand yang orang sebut brand dia sebenarnya bila sebut Colgate tu orang dah bayang ubat gigi lah. Tak kira lah brand apa kan. Macam Pampers kan, macam tu lah. So bila Excel tu macam tu lah, bila orang sebut Excel, okay semua bayang spreadsheet. Padahal sebenarnya tak semestinya Excel saja kan. Ada. Betul. Tapi apa yang rakan-rakan kita jawab ni semua betul. Graf, table semua. Tapi sebenarnya dia tak nampak lagi sebab kita belum tunjuk. Itulah. Ada jawapan-jawapan yang kita masih nantikan kan dalam ni. Okay. So tanpa buang masa, kita mulakan ya As. Mungkin As share dulu. Saya akan stop share. Okay, thank you. Alright, sekejap ya. Saya buka. Okay, share. Broadcast. Nampak belum? Okay. So hari ni kita akan lihat pada basic sajalah. Kita akan lihat pada basic saja. Besok kita akan explore further, akan explore yang lebih menarik lagi lah. So untuk tengok yang hari ni saya ada sediakan sampel untuk apa yang kita akan buat lah hands on. So kalau kita tengok kat sini, if you notice, nampak macam spreadsheet tak? Ada tak orang pernah tengok style macam ni, macam spreadsheet ke tak? Kita ada table dalam tu, kita ada chart kan, macam the standard things that you can do dalam spreadsheet lah kan. Tapi nampak ada extra sikit kat situ kan? Perasan tak apa yang beza Apa yang rasanya beza daripada yang selalu kita buat? Play stop button semua tu. Kalau nampak dekat sini ada ni kan, lagi apa yang rasanya mungkin ada yang dah biasa buat dah style macam ni ke, mungkin ada yang selalu buat standard je, table, lepas tu terus chart kat tepi kan. So ada beza apa lagi yang kita tengok kat sini? The data nampak presentable tak? Nampak macam it's kind of a poster like kan, perasan tak? Beza sikit lah kan. Boleh buat macam iklan. Betul? Kan macam okay. The second one is this one kat standard, tapi you can see that the table is at one side. Lepas tu kita ada jadual-jadual dikeliling di ruang kosong yang lain ni lah kan. So dia macam nampak macam in a way kalau kita tengok sekali lalu ni nampak macam slide pun ada juga kan. Dia macam dashboard lah As. Ya? Nampak macam dashboard. Kan macam dashboard pun ada juga. So, and then kita boleh enlarge ataupun kecilkan, kebesarkan ke, kita guna pinch in, pinch out ni lah macam standard biasa je. Okay. So and then other than that, macam K dengan saya bila kita gunakan notes numbers ni, kami gunakan juga untuk perbincangan kami. Betul tak K? Okay. So sekarang kami collaborate, tapi yang ni sebab yang ni saya klik baru, so saya akan hantar pada K. Okay. Share option saya akan letak anyone with the link contohnya. Anyone with the link can make changes. Okay. So saya akan share dengan K melalui Telegram. Okay. So ni K. Saya hantar pada K. Alright K, cuba tengok boleh masuk tak? Sekejap ada starting collaboration. So kita juga boleh collaborate terus lah macam saya dengan K bila kami berbincang untuk nak buat sesi ni. Ni nota kami lah, dia discussion notes kami. Kami terus buat dalam numbers je. So apa benda yang kami discuss, nak buat sampel ke apa ke je, we just create a new dashboard lah. Bukan dashboard, sorry. We create a new tab lah ataupun new spreadsheet je. Nampak tak? Cikgu K dah masuk So type something ke apa ke dekat dalam ni. Ataupun conteng ke, you can conteng. So kalau kita gunakan pensel. Okay.
Kita boleh terus conteng je. Alright. So sesi 1 contohnya, sesi 1 Asma buat ni kalau kita punya discussion lah. Sesi 2 naik atas sikit ya. Okay. So ni maaf lah tulisan saya memang buruk sikit. Jadi tu saya tak suka menulis guna pensel sangat sebenarnya. Bukan manusia ambil madam. Madam cepat. Okay, sorry. Alright, okay. Ada K dekat mana sekarang? Okay, K ada kat sini tapi sebabkan tadi mungkin internet dekat iPad ni tak berapa kuat. So bila As tengah tulis, kita tak boleh nak touch kat situ kan. Dia. Okay. Sekarang Tapi K, nampak tak yang saya tadi saya nampak K punya ni lah. Okay, tapi nampak kan kita dah ada kat sini. So kalau kita tengok dekat sini button collaboration ni, nampak Kamaran Salim dah ada button hijau ni, maknanya bila K edit, kita akan nampak hijau lah dia punya editing tu. Ya, jadi kita nampak secara live apa yang diedit, apa yang kita tengah buat, apa yang partner kita tengah buat, kita boleh nampak terus. So this one is one of the things that we orang kata kadang-kadang kind of take things for granted juga lah kan. Biasa kita jarang-jarang guna juga collaboration ni, kadang-kadang buat buat masing-masing punya ni, lepas tu baru nak combine. So now we are using this collaboration tool even more ni lah, dengan lebih kerap lah. Bila kami dah tahu benda ni lebih senang lah, memudahkan. So nampaklah K dia tulis ni. Okay, alright. So kita dah tengok sampel 2 ni. So malam ni kita akan cuba hasilkan sampel yang ni lah. Semua dah download the Keynote file tu tak? Keynote file, sorry. Numbers file. Dah download ya. Okay, saya akan share juga satu lagi because saya perasan saya punya file yang tu, sekejap ya, saya akan share satu lagi. So boleh download juga. Number saya ni this one. The file that, boleh buka tak? Tak masuk. Okay, tak apa. Untuk yang malam ni kita tengok ni dulu. Sekejap lagi saya cuba share lagi. Okay, so yeah, you can now open your workbook tu. Kalau sekarang saya buka di sini. Numbers day 1 workbook. Saya akan buka split screen lah supaya kita boleh nampak. Alright. Okay, the original file ada ni je table ni kan? Betul tak? Yang ni adalah table yang ni lah. Betul eh? Okay, sebelum tu saya nak tunjuk dari fresh dulu lah. Sorry. Kita tunjuk dari fresh dulu. Okay, so kalau orang yang tak pernah, ada tak yang tak pernah guna numbers langsung? Boleh tak type dekat? Ada tu nasib baiklah saya teringat nak pergi laju je, nak pergi ke ni kan sampai kan. So kita start from orang kata basic dulu. Okay. So ada yang tak pernah guna number langsung mungkin tak pernah buka langsung ataupun pernah buka tengok-tengok macam tu je tapi tak pernah ni Okay, so kalau kita tengok dalam iPad lah kan, ini icon numbers. So kalau kata tak pernah buka, tak tahu kat mana, tak pasti kat mana, mungkin duduk dalam folder mana-mana. So you can use Spotlight. Spotlight dia adalah saya letak jari saya sampai kat tengah ni dan drag ke bawah. Macam ni contohnya. Okay, dia akan keluar Windows Spotlight ni. Alright, semua boleh buat sama-sama lah kalau kata yang mana tak sure kat mana numbers tu Okay, and then boleh type. Sebab saya dah gunakan, so dia keluarlah nampak kat sini. So if you haven't use it and tak keluar kat situ, you just type numbers, NUMBERS. Dia akan tunjuk. Dia akan keluar lah. So boleh tekan icon tu yang ditunjuk kat situ. Alright, tekan kat situ dan buka numbers. So since kita dah buka file numbers ni, dah akan keluar kat sini lah. So sekarang ni saya nak tutup dulu. Saya nak tunjuk from the basic lah. So kalau if let's say you haven't open any numbers file, dia akan masuk kat dekat display yang macam ni lah. Dia akan buka numbers punya folder ataupun if let's say macam saya dah ada folder saya sendiri. Saya dah create folder DAI numbers workshop ni. Okay, and then if you notice sekarang ni saya dalam format numbers lah. So ada file-file yang format lain ni saya tak boleh type lah. Macam ni kan, dia grayed out. Sebab yang saya boleh type adalah file numbers sajalah because saya buka daripada numbers tadi. Okay, so apa kita nak buat kalau first time nak guna numbers apa kita nak buat, kita macam biasalah, macam Keynote, macam Pages, kita tekan yang plus button ni ataupun create spreadsheet ni. So jom kita buat tu sekarang. Okay, semua dah masuk sampai ni Boleh saya tengok response? Dah Okay. Okay, semua dah masuk kat sini. And you may see different ni lah because macam saya dah buka a few document, dia akan nampak recent saya lain lah. But
The basic ones ada kat sini, basic, personal finance, personal, ni semua template ni kita panggil template. So dalam numbers dia dah ada template yang kita boleh make use of lah. Maknanya kalau kita rasa macam basic data yang kita ada yang nak buat tu ada template yang kita boleh gunakan, so just feel free. So contohnya macam ni, saya tunjuk satu contoh budget. So saya tekan dekat budget. Okay, yang ni kita go orang kata sekali lalu je. Sebab kita just nak tengok je apa yang ada dalam template ni. So macam ni contohnya dalam bajet ni dia dah ada pengiraan siap-siap. Okay, salary berapa, additional income berapa. So contohnya saya ada additional income katalah dalam 250. Saya tak situ. So automatic dia punya jumlah pun akan bertukar lah. Okay, and then dia punya data yang lain ni pun yang berkaitan ni akan bertukar lah. Okay, kat sini carta ni kita tengok adalah berkenaan dengan money out dia. So bila data di sini bertukar, baru carta ni pun bertukar. So contohnya shopping saya katalah dalam 800. Okay, nampak tak data ni dengan automatik bertukar. Setakat ni okey ya, basic ya. So yang mana template ni maknanya dia dah ada pengiraan, dia dah buat siap semua, kita tinggal tukar data dia. Alright, ni contoh satu, simple budget. As Ya. As jangan laju sangat tau. Mungkin ada yang lain ni first time guna. Mungkin dia nak tengok. Sebab memang kalau dah start cakap tu memang macam apa, tapi sikit. So kalau ada rasa Asma laju, please feel free to let me know. Boleh ataupun nak suruh ulang ke apa-apa ke. Tapi kita baru dekat template je lah, baru tengok template. Kan? So okay, kita tengok template yang lain. Contohnya kita ada template education. Ya, template kat sini dia ada attendance. Okay, kita tekan template attendance. Okay, dia dah ada siap-siap attendance ni dia tunjuk maknanya ni data ni kita boleh tukar je lah. Ini nama murid. Okay, contohnya katalah saya tukar nama murid ni. Saya dah type je dalam tu. Okay, saya type Ali bin Abu contohnya lah. Okay, so nama-nama lain ni pun saya tukar. So kita boleh customize juga tukar date ni. Maknanya ini attendance untuk Oktober 2020 lah. So katakan kalau 2021 kita tukarlah 2021. Tukar teks kat situ. Right? Name of the class. So yang ni semua ni kita nak tukar boleh. Nak totally delete ke apa ke, terpulang pada kita. Dia bagi template je. So kita boleh buat. So kat sini apa ke? Ada tambahan. Boleh tak kalau boleh tunjukkan tak pada rakan-rakan kita macam mana kita nak tambah? Okay, contoh ini kelas ni ada berapa orang je kan? Contoh dia ada ramai. Okay, macam mana kita nak tambah? Okay, kalau nak tambah, kita ada table ni kan. Bila kita tap pada mana-mana sel dalam table ni, ya, kita akan nampak dia punya bar dekat keliling ni kan, dekat atas dengan ke tepi ni. So kat sini kita ada tanda macam sama dengan terbalik ni kan. Bila kita drag yang tu, dia akan tambah. Dia akan automatic tambah this one is column kan, dia akan tambah column. Right, sama juga dengan row. Bila kita drag ni dia akan tambah. Alright. So kita tak perlulah kita nak add semua tak perlu, automatic je kan. Kalau nak tambah in between boleh je. In between katakan nak tambah daripada 12 atas pada 12 ni kita nak tambah, kita tap sekali dekat row 12 ni. Tekan row action. Lepas tu ada kat atas ni kan, add above, add row below, add row above. So nak tambah kat atas ke kat bawah? So katakanlah saya nak tambah kat atas, saya tap je add row above, dia tambah kat situ. Tu kalau nak tambah in between lah, kalau nak tambah ujung-ujung tu kita guna yang tadi je, senang. Betul ke? Right. Okay, betul, sangat mudah So, kalau okay, kita tengok kat sini yang nak tanya atau nak komen? Kalau tengok saya terangkan je, kalau ada nak tanya pangkah je tak apa. Macam contohnya kalau kita tandakan, katakan Tom Brooks ni dah hadir sebanyak berapa hari ni, kita akan nampak automatik. Dia dekat sini dia dah template ni dia akan buat automatik pengiraan berapa hari kat sini. Okay, so katakan cikgu nak guna template ni untuk kehadiran murid, boleh gunakan je lah terus. Puan Asma. Ya. Saya nak tanya lah, kalau contoh kan saya nak katalah nak tukar tarikh tu kat atas, yang nama tu kat tepi. Macam mana? Tarik kat atas nama kat tepi ya. Yang ni saya rasa kata silap saya ada cara, tapi yang ni saya jarang buat jadi saya tak perasan. Sekejap. Okay. Kita boleh tukar, tapi nanti dia punya formula tu lah kita kena edit balik. Kena hati-hati jugalah. Kalau cikgu custom sebenarnya boleh, tak ada isu pun.
Cikgu nak terbalikkan dia jadi nama di sebelah kiri dan reverse table direction ni. I think. Let's see. Oh tak, ini dia kiri kanan je lah. Atas bawah saya kurang pastilah Ustaz Syakir ke siapa-siapa yang biasa buat, ada tak pernah buat? Cuma sebab kalau bila guna template takut nanti dia punya formula ke apa semua formula dia lari. So, sebenarnya Kak As, kalau kita tengok spreadsheet lain ni, kalau dia pun boleh buat macam ni, tapi kena belilah dia punya template. Tapi dalam numbers ni dia dah bagi free template lah. Itu kegunaan kita kan. So tak perlulah tapi kita saya rasa tak perlu risau kat cikgu, sebab kalau cikgu dah belajar ni nanti sampai besok, rasanya boleh buat sendiri je. Kalau tekat template attendance ni senang je. Kan? Nanti besok by end of tomorrow insyaAllah boleh buat hasilkan sendiri, dan apa ni lah, kira tak bergantung harap sangat pada template ni lah. Tapi cuma template ni ada untuk menyenangkan kita lah. Kalau kita rasa template ni sesuai kita gunakan, kita boleh terus guna je. Macam contoh daily schedule ni, okay, macam contohnya daily schedule ni, dia dapat template siap macam ni. Start daripada pukul 8, time block dia 1 jam. So kita boleh tukar. Pukul 8 ni katakan saya nak start awal sikit hari saya letaklah pukul 6. Dia akan automatic tukar kat bawah ni, nampak tak? Pukul 6. Okay. And then time blocks ni dia dah setkan, dia dah buat siap-siap. Okay, ada option 2 jam, 1 jam, 30 minit, 15 minit, 10 minit. So kalau katakan saya pilih 30 minit ya. So maknanya dia punya ni dalam 30 minit lah gap dia. Dan kita boleh tambah lagi lah macam biasa, tekan pada table. Turun bawah ni. Untuk tambah. Okay, dia akan automatic follow. Alright, setakat ni boleh follow. Yang ni baru template lah, kita tunjuk apa yang dah sedia ada dalam numbers. So untuk permulaan ni, sebelum kita go to kita punya workbook tu, kita create daripada scratch dulu. Pergi dekat blank. Boleh yang lain semua okey ke? Yang dah biasa guna tu mungkin kira kata malam ni sambil makan popcorn je lah kan. Tak payah hands-on sangat kan. Yang mana yang baru-baru tu ni saya bagi penekanan sikit lah. Ya. Ada soalan? Bila kita dah buka template ni kan, lepas tu macam mana kita nak back balik ya? Macam nak back balik, keluar pergi back balik maksudnya apa? Nak undo ke apa? Nak cari yang template yang lain pula. Pergi dekat spreadsheet balik, kita tekan balik spreadsheet ni, dia akan keluar daripada ni. Tapi kan bila kita buka je, dia akan automatic save tau. Sebab tu dia akan macam tadi bila saya buka attendance, dia ada attendance, yang blank ni pun dia ada semua. Jadi boleh delete je lah nanti kan. So ataupun then just create a new one je lah. So kita go back to blank tadi ni. Okay, semua dah masuk ke dalam sini. Ni saya just nak tunjuk apa yang kita boleh buat lah daripada scratch lah. Okay, so kalau kita tengok table ni macam tadi saya cakap, macam tadi yang Cikgu highlight kan. So kita boleh actually kurangkan column, kurangkan rows menggunakan yang hujung ni lah, yang sama dengan ni, macam sama dengan ni kan. So you just simply add that. Not only that, table kita ni dia dynamic, dia tak perlu berada dekat kiri atas kiri ni. So what we can do is, macam saya sekarang ni saya type dekat sini, dekat 0 ni, dia nampak tak dia highlight macam the whole table kan? Nampak yang biru ni kan, dia highlight ni. So saya boleh gerakkan table ni. Sorry, saya tekan sini, tekan 0 ni, saya gerakkan table, nampak tak? Ni special, salah satu specialnya numbers ni. Table dia tak semestinya duduk dekat situ je. So kita boleh ubah. Dia macam Asma. Ya. Kalau nak tahu view untuk numbers ni, maksudnya kalau kita tambah row dia tu, dia bila banyak row kita tambah, maksudnya dia akan masuk next page ke macam mana? Kita kena okay, dia macam ni, dia kan macam endless tau sebenarnya dia. Sebab dia tak adalah macam nak limit, okay ni satu page besar ni je, semua tak ada. So kita selagi kita tambah dia, selagi tu dia akan besarkan canvas kita ni. Kita bagi canvas lah, this one kita punya ni adalah canvas lah, sebab dia actually bila kita buang table ni boleh delete tau. Dia yang table contoh yang saya tekan sekali kat sini, dia ada option delete ni kan, saya delete table ni. So it's a canvas, an empty canvas. Dia kata nak kata spreadsheet, dah tak ada spreadsheet dalam ni kan, it's an empty canvas. So preview dia nanti Kak Asma, yang macam Kak Asma tunjuk mula-mula tadi tu, macam poster tu kan. Yang tu bukan preview, itu bukan preview, itu actually it's the canvas itself. So kejap lagi kita buat. Sekejap lagi kita tengok macam mana jadi macam tu. Alright.
Okay, so sekarang ni kita just tengok balik basic je lah dulu. Tengok basic je dulu. Apa kita boleh buat. Okay. So kita, and then table ni dia ada header kat sini. So you can just edit kan. Katakan nama maklumat murid contohnya lah. Macam tadi kita ada kan maklumat murid. Okay, so and then kita boleh masukkan typo kat situ. Kecil pula terbesarkan sikit. Okay. Maklumat murid contohnya yang ni saya tunjuk contoh je, tak perlu follow lagi pun tak apa, boleh tengok je dulu sebab lepas ni kita akan buat hands on. Okay, and then katakan saya rasa okay, table ni saya nak cerita benda lain, saya nak satu lagi table. What I can do is macam dalam Keynote, macam dalam Pages, tekan plus and then saya tambah satu table. So pilih je lah nak table yang macam mana. Contohnya saya ambil yang the first one ni lah. Saya ambil yang ni, okay. So saya boleh alih juga, katakan table ni saya nak kat sebelah. Okay, so dalam satu spreadsheet kita boleh ada multiple tables yang tak perlu berkait lah, tak perlu berkait antara satu sama lain. Okay, maknanya data di dalam ni, data dalam ni dengan data dalam ni tak semestinya berkait lah. Tapi kita boleh letak dalam satu tab ni. Satu tab ni sheet ni. Okay, kalau nak tambah boleh tekan plus kat sini. Okay, next ada new sheet ataupun new form. Okay, new form ni pun menarik juga ni, form ni. Sebab form ni dia akan automatic createkan table kita berdasarkan apa yang kita nak dan kita key in pun tak perlu key in dekat table. Dia kita panggil form tu, ni kita key in dekat form. Okay, tapi yang ni saya rasa takut nanti confuse. So kita hold dulu new form ni kan, okay? Rasa macam boleh confuse kan kalau tunjuk dulu kan. Kita tunjuk yang basic-basic dulu. Kita tunjuk basic je. Form ni nanti bila ada peluang, ada kesempatan, mungkin besok ke, kalau ada kesempatan kita explore yang tu. Okay. So sekarang ni yang table ni, okay, and then kita dah tunjuk resize table ni. Kita boleh resize table kita macam bila kita tekan ni. Pergi pilih je button, bukan button lah, dot biru ni. Nak drag, kecilkan besar ke, so you can resize table ikut suka kita. Okay, kalau nak, itu kalau resize table kalau kita nak resize kita punya view, kita guna pinch in, pinch out macam standard tu lah, dua jari tu. Jari tunjuk dengan ibu jari macam ni. Yang ni kita punya view. Kalau macam tadi tu saya resize table saya. Alright. Okay, and then text, nak tukar text. Katakan saya nak tukar text untuk the whole table. So saya select macam tadi lah, tekan yang bulat kat atas kiri ni. Ni. Okay, bila dia select the whole table ni, saya boleh pergi dekat brush. Okay, dia sama juga konsep macam Keynote dengan Pages. Saya pasti kebanyakan semua dalam ni semua dah pernah guna Keynote tak? Betul tak? Ada yang tak pernah guna Keynote? Boleh saya tengok dekat chat kalau ada. Belum. Ada yang belum pernah guna? Okay, Pages pun tak pernah guna. Ada yang belum lagi. Okay, so kalau dalam konsep aplikasi iPad lah aplikasi di iPad especially Pages, Keynote and Numbers ni, dia ada menu kat atas ni. Menu dia kan very simple. Menu dalam iPad ni kan simple je, dia tak ada pun nak text dia akan guna simbol je. Simbol brush, simbol yang ni kita boleh tekan lah brush. Yang ni sebab tak ada table selected so tak keluar lah. So benda menu-menu yang akan keluar adalah berdasarkan apa yang kita select lah. Macam sekarang ni saya tak ada select apa-apa worksheet kan. Saya tak ada select apa-apa table macam ni. Saya select table kan kalau saya tekan ni. So saya tekan kat luar kan. So sekarang satu table pun tak di-select. Bila saya tekan brush, dia akan keluar menu yang untuk the whole worksheet ni. Macam contohnya background. Kat sini background saya boleh tukar. Background color worksheet ni. Bila saya tukar, the whole background worksheet ni bertukar. Macam tu. Boleh faham tak yang tu? Okey tak? Boleh saya mencela Boleh. Okay, silakan. Okay. Mungkin ideologi ni kita boleh kata dalam 3 iWork ni dia akan ada brush. Brush ni ialah macam kita make up kan? Nak make up kita dah buat dan kita highlight mana part yang kita nak tu. Okay, dia nak tukar colour. Dia nak tukar dia punya ketebalan garisan. Mungkin nak edit font lah. Basically dia editing lah. Nak edit apa benda yang kita pilih tu. Betul. So dia punya menu pun akan bertukar berdasarkan apa yang kita pilih lah. Macam kalau contohnya sekarang saya pilih table ni. Saya tekan kat table ni kan. Tekan kat mana dia akan select kat sini lah. So saya tekan. Kalau saya tekan cell. Menu pada brush ni pun akan keluar yang bersesuaian. Nampak ni dia terus masuk dekat cell ya. Dekat sini dia ada table, dia ada tab.
bila kita tekan table, dia akan tab ni akan keluar lah bila tekan brush. Nampak beza kan menu dia dengan tadi? Tadi sikit je menu dia. Sekarang menu dia ada banyak. Ada table, ada cell, ada format, ada arrange. Okay, so bila kita tekan dekat cell, dia akan automatic keluar dekat sini. Ini adalah menu-menu yang kita boleh edit untuk cell tersebut. Bila kita tukar kat sini, yang bertukar hanyalah cell yang kita select ni tadilah. Okay, kena faham kan konsep tu? Kalau nak tukar the whole table, maknanya kalau kata teks tu kita nak tukar macam ni, contohnya kalau saya tekan cell ni saja, saya tekankan size dia jadi 13, 14, 17, contoh 18. Bila saya type, tulisan dia jadi size 18. Kalau dekat yang lain tu nampak tak tulisan dia size yang default punya size. Okay, boleh nampak tak saya besarkan sikit. So bila kita nak tukar the whole table punya orang kata editing lah, nak edit the whole table punya apa ni detail, so kita tekan dekat yang bulat tadi ni kat atas ni. Make sure highlight the whole table lah. So bila kita tekan macam ni maknanya kita highlight the whole table. Right? Yeah. Mungkin As kena explain macam mana nak highlight dua table tu, kena tab dan tadi tekan dekat ni. Tekan kat sini, tekan mana-mana dalam table ni, bila nampak pergi dekat button bulat atas ni, kiri ni. Tab kat situ je dia akan highlight the whole table. Okay, boleh tak? Setakat ni boleh? Dapat tak highlight table ni? Untuk orang-orang yang baru guna numbers ni, especially. Kalau nak highlight dua table boleh ke? Highlight dua table, boleh. Saya tekan satu table ni, tekan lagi satu table lain. Maknanya, you just press, sekarang saya press kat sini je lah biasanya. Saya press dekat table yang pertama ni, lepas tu jari satu lagi saya press dekat table kedua. So dia akan highlight dua-dua table tu. Okay. So bila dah highlight table tu, bila saya tekan dekat brush ni, okay, dia akan pergi ke tab ni lah sebab because dia editing dia untuk table, tapi kita boleh juga edit cell which dia akan edit the whole cell, semua cell. So macam contoh ni, tadi kan saya letak ni, pasal tadi saya letak ni 18 ke 17, tadi kan dia punya size. Yang lain ni ada size 10 lah, kalau tengok kat sini default dia 10. So kalau katakan saya tukar jadi 12, 13, 14, macam tu. Dia semua, maknanya yang tadi yang 17 tadi pun dia akan tukar juga sebab the whole table ni dia akan gunakan size 13. Sama juga kalau kita tukar text color. Kalau saya tukar text color, katakan biru. So the whole text color untuk table yang kita dah highlight ni dia akan jadi biru. So bila saya key in data lain, contohnya dia jadi biru. Sama juga dengan table ni jadi biru. Okay. Boleh dapat konsep tu? Boleh tak setakat ni? Especially yang baru-baru menggunakan numbers ni lah. Puan Asma? Ya. Okay, saya ada cuba dekat saya punya iPad. Okay. Saya try highlight yang sheet yang ni dia punya column A2 tu sampai dekat cuba puan highlight dekat dari column A2. Okay. Sampai column A21 tu. Okay. Okay, saya nak warnakan kolom ni saja. Macam mana nak ni dia? Okay, bila nak warnakan, ni betul dah lah. Bila nak warnakan kolom ni saja, so kita highlight kolom ni je lah kan, yang mana up to what cell. Kalau nak highlight semua, maknanya kita kena tekan yang atas ni, yang A ni. Ni kalau ni kan semua lah, maknanya bila kita tambah nanti dia akan efek yang lain-lain juga. Kalau kita highlight cuma tadi macam contohnya saya highlight 2 sampai 20 je kan. So changes tu akan efek 2 sampai 20 ni je lah. Macam mana kita nak warnakan dia dalam yang okay, nak warnakan kita pergi kat brush. Jadi kat brush. Okay, kita nampak tak cell yang ni text kan? Yang kat bawah ni, cell fill ni, nampak tak? Okay. So kita tukar colour cell fill. Katakan saya nak jadi hijau kat situ kan? So macam tu. Boleh? Boleh. Okay, so dia macam ni. Bila apa yang kita highlight tu, menu yang keluar ni adalah menu untuk benda yang kita highlight tu. So bila kita buat perubahan dalam menu ni, kena explore juga dalam menu ni table, apa benda. Row ada berapa banyak. Ini kalau nak tukar secara manual. Kalau tadi tu senang je, kita just drag je kan. Sama juga konsep dia. Yang ni drag, yang ni tambah secara manual lah. 30, 77, 30 ni sebab ada 30 row ni, nampak tak? 30 row. So kalau saya tambah kat sini pun boleh juga macam tu. Sama je dengan macam tadi. Tadi tu lagi senang kan. Kita tak perlu buka menu pun. Okay. And then rows, column and size. So ni semua ni yang akan yang affected adalah cell yang kita select saja.
Semua benda yang kita tukar dalam ni Alright? Boleh? Setakat ni boleh? Okay. Puan Asma, saya nak tanya. Ya, silakan. Kalau dekat bahagian brush, dekat cell, Ya. kalau kita tengok dekat atas wrap text in cell tu ada 3 simbol anak panah tu maksud dia apa ya? Simbol anak panah kat mana? Bahagian cell. Ni. Oh, okay, this one. Lepas tu yang ada 3 yang atas. Okay, so saya tunjukkan sebab yang ni kita tak nampak because sekarang ni teks kita sikit je kan. Yang katakanlah sekarang saya nak besarkan row nombor 9 ni. Macam mana saya nak besarkan? Bila saya type dekat 9 ni, nombor 9 saya type dekat nombor 9 ni sebab kalau saya type dekat cell dia akan select cell tu saja. Bila saya tekan dekat nombor 9 ni dia akan select the whole row ni. Okay, contohnya lah bila saya nak besarkan row ni, so saya tekan kat yang biru bulat bawah ni, saya turunkan ke bawah, bukan kat situ, dekat sini, tepi ni. Tepi ni saya turunkan ke bawah macam tu, nampak tak? Okay, saya boleh besarkan sikit kan. Okay, contohnya katakan saya masukkan malam ini kita belajar basic rojak je lah ya. Numbers, asas numbers lah, asas aplikasi numbers. Contohnya, okay. So nampak tak dia secara automatik dia akan duduk teks dulu kat atas. Ya, dia duduk teks kat atas. Kalau kita tukar tadi, yang tadi tu kata ni, wrap text in cell ni. Okay, wrap text ni maksudnya kalau saya unselect dia akan keluar macam tu. Dia akan automatik teks tu terus panjang macam tu. Tapi kita tak nak lah dia panjang macam tu kan. Kecuali memang you nak that way. Tapi kita nak dia duduk dalam cell tu saja. So saya tekan wrap text. Yang tu wrap text. Okay, yang atas ni, yang atas ni, yang ni kedudukan teks tu. Yang ni kat atas kan, yang ni kat tengah, yang ni kat bawah. Okay, nampak tak beza dia? Okay, and then ini samalah macam word editing nak left align, center ataupun right align ataupun yang ni kalau ini apa? Yang ni kalau I think both text in masukkan gambar in between kat sini. Sebab saya jarang-jarang guna itu so saya tak berapa sure. Okay, boleh nampak tak apa maksud sekarang ni? So sekarang katakan saya nak letak center, so saya pilih yang ni lah, yang tengah ni. So teks ni akan berada di tengah-tengah. So tak kira lah besar mana kita punya kolom ni, dia akan berada di tengah. Okay, boleh? Ada soalan lagi sebelum kita teruskan? Asma nak tanya macam mana Puan Asma tukar warna background belakang tu jadi warna kuning? Yang ni tadi, kalau nak tukar background belakang ni, make sure jangan select apa-apa. You tap somewhere yang kosong. Macam saya contohnya saya tap, nampak tak bila dia keluar menu tu, maknanya saya tap kat situ lah tu. Okay, tap somewhere kat situ, maknanya table kita ni tak selected. So tekan brush, dia akan keluar menu untuk background ni saja. So apa yang kita boleh tukar adalah nama worksheet ni, macam sheet 1 ni kan, contohnya saya tukar demo 1 contohnya. So dia akan tukar kat sini, nampak tak? And then yang tukar warna belakang tu dekat background ni lah. Ambil nak bubuh gelap, nak bubuh cerah. Alright. As dekat number, dekat colours tadi as slide yang belakang dia tu. Colours, okay. Okay, cuba slide kan dia duduk. Okay, kat sini ada function, mungkin As boleh share yang function brush tu. Bukan ni, tempat color picker ni. Color picker tu. Okay, sekejap. Mana tadi? Okay, ni. Picture ni. Betul. Sekejap yang ni semua. Okay. Itu maksud dia, color picker ni, sekejap tunjuk lagi sekali ya. Saya tak pernah guna yang dekat mana numbers ni sebenarnya, tapi saya cuba. Color picker ni untuk kita pilih color yang sedia ada dalam kita punya slide ni lah ataupun kita punya spreadsheet ni. Contohnya bila saya tekan color picker ni dia akan keluar drag across a color to apply it. So maknanya saya nak background saya ni color contohnya nak hijau ni. So saya tap dekat hijau ni. Macam tak jadi je ke. Saya jarang guna color picker dekat numbers ni. Selalu kita guna kat Keynote As. Dia pick kat sini. Okay, sorry. Ya. Dekat Keynote tu bila kita nak buat drawing tu semua tu kan. Tapi dekat sini dia keluarkan dekat sini lah. Dekat, nampak tak? Dia masuk dalam. Maksud dia mungkin kita boleh tambah sikit.
dia akan sedut warna, contohnya mungkin sekali kita tukar-tukar warna, kita dah lupa warna kita tu, dan kita boleh ambil alat ini, tanda itu, ikon tu untuk pergi dekat warna yang kita dah guna tadi. Dia macam untuk palette lah. kalau keynote kita boleh paste terus kan tapi kalau untuk yang numbers ni dia akan pergi dekat dia akan masuk kat sini lah, dia macam palette, dia palette, so you have colour. Cikgu boleh pilih yang colour yang di sini sajalah. Tak perlu cikgu dah cari lagi toning dia. Kalau saya tekan hijau ni, dia jadi background hijau ni lah, sama macam kotak ni tadi lah. Okay, so saya boleh adjust juga lah kalau nak. Okay, so nak kecerahan dia apa ke, ikutlah. Okay, so yang ni boleh explore. Alright, ada apa-apa lagi sebelum saya pergi ke sampel kita? Kita nak go ke sampel kita ni. Okay, dan kat atas ni adalah nama file kita. So kita boleh tukar, type sekali dekat sini. Boleh rename, sebab bila kita keluar, bila saya keluar daripada spreadsheet ni, contohnya saya keluar di spreadsheet ni kan, saya tekan ni, dia akan keluar di sini. Spreadsheet tu memang automatically save dalam iPad kita lah, tapi nama dia blank lah tadi sebab kita tak rename kan. So ada dua cara nak rename. Satu, kita tekan lama sikit dekat sini, dia akan keluar menu ni. Nah, boleh pilih rename, ataupun bila kita masuk dalam ni tadi, kita rename dekat sini. So tekan sekali, pilih rename. So saya type lah, katakanlah demo 1. Alright, so file name kita dah bertukar. Okay, so untuk orang yang baru first time masuk brush ni adalah macam Kay katalah nak make up semua editing. So editing untuk benda yang dah sedia ada dalam ni lah. Okay, kalau kita nak tambah something new, sebab dalam numbers ni dia macam dalam keynote semua, kita boleh tambah gambar, kita boleh tambah video. Dalam numbers pun boleh buat juga, tapi kita guna menu plus. Menu plus ni, bila kita tekan menu plus, dia ada chart kat sini ni, yang tab yang pertama ni chart, table, kita nak masukkan table, and then kita boleh select lah nak table default yang warna grey ni ke, warna biru, warna hijau. Ini adalah dia bagi macam template je lah, tapi bila kita dah select, kita boleh tukar lah macam tadi siapa yang tanya tadi kan, macam mana nak tukar colour dia, jadi warna lain kan. Okay. So kita boleh edit kemudian. And then tab yang kedua adalah ni adalah charts. Kat sini kita ada 2D, ada carta 3D. Okay, dia ada template beza-beza lah, warna-warna, nak warna mix ke, nak warna ikut tone-tone yang lebih kurang ke. Okay, and then dia ada interactive chart juga. Interactive chart ni kita akan tengok kejap lagi sebab kita ada dalam sampel kita kan. Okay, and then itu ada 3 jenis charts lah, 2D, 3D and interactive. Okay, tab yang seterusnya kita ada ni apa benda ke nama dia? Objek. Bentuk. Objek. Bukan objek, apa benda tadi? Siapa sebut? Kenapa lah tak boleh ingat pula dia punya. Shapes. Okay, itu dia. Nama dia. Shape. Dalam ni kita ada shapes. Yang ketiga ni adalah untuk shapes. So dalam ni dah ada banyak kategori. So kita boleh pilih shapes ni. Contohnya saya nak masukkan katakan table. Itulah nak tengok. Dia ada banyak kategori nature, food, symbols, education. So ada macam-macam yang shapes yang dah sedia ada kita boleh guna. Contohnya saya nak buat table ni, nak cerita pasal makanan. So saya katalah buah-buahan So saya pilih je, tekan je. Dia akan keluar. Okay, dia akan masuk. And then kita boleh letak mana-mana kita nak. Okay, boleh katakan table ni, katakanlah saya buang table ni, nak delete macam ni, tekan sekali table ni, tekan dekat bulat tu, dia akan keluar menu. Okay, cut, copy, paste, delete, select object, table action. Okay, saya pilih delete. So dia delete table tu. So sekarang katakan saya cuma nak table ni je. Saya nak tak dekat sini sikit. Tapi tepi ni saya letak buah-buahan. So mungkin kat sini, khasiat buah-buahan. Kita besarkan sikit. Okay. Okay, and then untuk shapes ni juga kita boleh tukar colour dia. So bila saya tekan dekat shapes, dia ada brush, bila saya pergi dekat brush button, so dia punya menu adalah menu untuk shapes tersebut. So saya pergi dekat style, katakan saya nak tukar colour dia, apple tu apple hijau lah katakan. So apple hijau, saya nak letak border. This one saya tak nak go through banyak sangat sebab dia akan makan masa nanti yang main one tak ni. So you can explore when you select shapes tu, pergi dekat brush button tu, cuba explore, tekan satu-satu, tengok apa jadi. Opacity, tengok border, shadow.
Okay, and then text ni bila kita type text ni maknanya kita boleh type text kat atas shapes ni. Double tap dekat shape ni. Nampak tak dia keluar cursor? Okay, kalau shape ni dia default dia hitam, jadi bila saya type text kan, yang ni apa strawberry. Dia akan keluar biru, putih. So kalau saya nak tukar teks tu, saya tekan shape yang tu, saya tekan brush macam biasa. Okay, tukar teks kat sini. So nak tukar apa? Nak tukar dia punya font ke? Ataupun nak tukar dia punya size? Nak besar kecil, nak tukar colour dia. Okay, saya letak kuning. Okay. So boleh explore sendiri nanti. Saya tak nak go through satu-satu lah sebab nanti akan rugi masa kita. Ada benda yang penting nanti kita tak sentuh. So boleh setakat ni basic kalau start from scratch ni boleh dapat tak? Okay, yang button plus ni ada satu lagi. So kita dekat shapes, yang dekat last kali ni adalah kita boleh masukkan foto, boleh masukkan video, ya, ataupun kita boleh terus turn on kamera kita untuk terus snap gambar. Okay, boleh record audio, boleh masukkan web video. Web video ni maknanya kalau macam video daripada YouTube, kita boleh masukkan terus dalam ni. Ya, cara dia kita masukkan URL, maknanya kita dah tahu apa URL YouTube tu ke video tu, just masukkan kat sini dia akan terus keluar dekat sini. So yang ni saya rasa besok kita sentuh lah, okay kan? Betul. Benda-benda ni kita akan sentuh banyak esok lah. Okay, so setakat ni ada soalan? Dan menu seterusnya saya tunggu kalau ada soalan terus pangkas saya, kalau tak saya jalan. Okay. Okay. Yep. Kita mungkin boleh layan chat dulu sekejap. Okay, ada apa-apa yang ni? Okay, tak ada. Cuma ada komen-komen lah daripada kawan-kawan kita ni. Okay, ada yang kata dia lebih kurang dengan Google Sheet, ada yang kata Access campur dengan Excel. Kemudian ada yang kata apa tadi? Mana lagi Tapi apa yang kita nak bawa pada malam ni kita tak nak banding-bandingkan sebab apa kalau macam kita kata saya nak bandingkan kereta BMW, kereta Mercedes dengan kereta apa satu lagi saya nak bandingkan Audi. Saya rasa ketiga-tiga kereta tu dia ada kelebihan tersendiri, betul tak As? Betul. Dia maknanya kita seboleh-bolehnya malam ni kita tak nak compare dengan aplikasi yang lain lah ataupun software-software yang lain sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing dan dia bergantung kepada orang yang menggunakannya. Kalau orang tu dah mahir yang tu dia akan rasa software yang tu lebih berguna pada dia dan rasa lagi senang nak guna dan up to you. But kalau if you want to explore numbers, I think you will do wonders jugalah. It can do wonders, so worth exploring lah. So kita punya tujuan malam ni adalah nak explore numbers lah. So elakkan daripada compare lah kan. Betul. Sebab nanti bila kita compare, kita tak akan dapat apa yang kita nak belajar betul. Macam tadi Asmah bagi tahu, kita dalam bentuk canvas ni dia boleh dia boleh ada table, dia boleh ada design, dia boleh nanti esok kita belajar ada video. And then dia boleh lock dan dia ada beberapa function lain lah yang menarik betul. So yang tu yang kita nak explore tu, ya. Okay. So lagi satu mungkin kita lupa nak bagi tahu. Mungkin rakan-rakan hari ni macam yang mungkin yang first time lah, kalau yang dah pernah guna mungkin dia boleh tambah-tambah ilmu. Mungkin yang lain tu dia boleh baca dekat dalam books ataupun dia boleh cari di Apple Learning Center, betul untuk carikan dia punya modul Boleh search dekat books. I think kalau search pergi dekat books, aplikasi books dalam iPad anda, cuba search numbers for iPad macam tu. Cuba tunjukkan sikit mungkin ada yang tak biasa dengan books tu. Okay, books kalau books dalam iPad, yang ni saya dah kumpulkan semua dalam ni So yang ni dia punya ni. So if you don't know where to find it, just guna macam tadi tu spotlight tu, drag daripada atas ni. Okay, type books. Okay, sorry. Dia terbuka lagi sekali. Type books. Okay, dia keluar. So tekan yang ni tekan yang ni dia akan masuk dekat books lah. So yang ni saya punya book, saya dah download yang ni. So reading now dia tunjuk. Macam ni, numbers user guide for iPad. Okay, so boleh search, boleh guna function search. Numbers
for iPad. Macam ni sebab saya dah download jadi dia akan keluar lah. Nampak tak? Benda yang berkaitan-kaitan ni, so boleh download yang ni. Number user guide ni. Yang ni detail lagi lah. So ada banyak lagi benda-benda yang mungkin kita tak sentuh dalam bengkel kita ni, boleh explore further dalam tu. Right? Terima kasih ingatkan pasal books tu. Alright, saya nak teruskan. Sebab yang ni tunjuk daripada scratch lah. So sekarang kita nak pergi kepada kita punya worksheet yang Kak Asma jap nak tanya. Ya. Macam kalau contoh kolom yang pertama tu kita selalu nak masukkan nombor 1 hingga contoh 20. Kita ada cara tak untuk masuk secara automatik atau kita kena type 1, 2, 3? Boleh. Okay, secara automatik Okay, contohnya lah saya tukar sekejap table ni sebab background kita ni. Sekejap saya tukar background dulu sebab background kita ni gelap sangat. Itulah bagi cerah sikit. Okay, so macam cara dia senang je. Katakan saya nak buat 1, 2, 3 sampailah katakan kat sini ada 20, saya nak buat sampai 25 katakan So apa saya buat, saya tekan je 1, 2 pun cukup dah sebenarnya, tapi saya suka buat sampai 3 macam tu, jadi dia akan nampak pattern kita. So apa kita buat, kita highlight, bila tekan kat sel pertama ni, nampak tak dia ada dot biru-biru ni kan, atas dengan bawah ni kan. So saya drag yang dot yang bawah ni, dot yang bawah ni saya drag, highlight ketiga-tiga ni, nampak tak? Okay, lepas tu ada menu selection kat hujung kanan ni kan. Tekan selection. Okay, kat sini dia ada merge cell, autofill cell, sekali ni ada benda-benda lain yang ni which kita akan sentuh sikit-sikit nanti. So yang kita akan gunakan adalah autofill. So bila kita tekan autofill ni, dia akan keluar kotak oranye ni, nampak tak? So sama konsep dia macam kita tambah row dengan tambah column tadi. Kita dragkan yang sama dengan tu ke bawah. Nampak tak dia automatic? So terus jadi macam tu. Jadi tak payahlah nak type 100 kan? Takkan nak type 1 sampai 100, nak type semua satu-satu kan? So dia automatic. Sama juga konsep dia kalau kita letakkan 2, 4, dia baca pattern kita tu sebenarnya. 2, 4, 6 macam tu contohnya. So bila saya gunakan autofill tu, dia akan continue lah 8, 10, 12, 14, 16 macam tu. Dia ikut pattern kita yang kita key in tu. Nak guna teks pun boleh. A, B, C. So dia akan nampak lah pattern ABC tu. Selection, autofill, drag ke bawah. A, B, C, D, E, F, G. Nampak tak? Sampai Z. Okay. Kalau turun lagi ni saya tak pernah try pula. Kalau ABC ni. Cuba kita tengok lagi sekali. Oh, dia ulang lah. Dia ulang balik lah. Dia ulang balik. Okay. Tak pernah try pula ni, tak perasan. Selalu guna numbers je kan. Kod-kod lah dia keluar A, B, B, C, C kan macam. Okay tadi kita mula pukul 9 dah pukul 10, so dah 1 jam. Okay. Mungkin kita boleh bukan break tapi kita tanya yang rakan-rakan kita yang ada pada malam ni untuk ada ke dia nak share daripada apa yang kita dah share ni ataupun dia nak bertanya. Okay, boleh. Kita bagi buka dalam 5 minit macam tu? Betul. Okay, boleh open mic boleh, nak chat pun boleh ataupun ada nak share screen pun boleh. Okay, cikgu, ada soalan ataupun ada nak sharing? Cikgu Adila ada angkat tangan ni. Cikgu Adila ada nak tanya apa-apa? Ataupun rakan-rakan APLM kita, Cikgu Azizah ke, Cikgu Zakiah ke, nak kongsi, nak tambah-tambah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau kita nak share dalam, saya kata sebab kadang student dia tak ada iPad ke, tak ada MacBook ke kan, kalau kita nak share secara yang guna Android tu macam mana ya? Kalau daripada yang kita buat daripada numbers ni, boleh ke? Dia cikgu nak share dalam bentuk apa? Itu nak tanya tu. Sebab kalau cikgu nak share, nak suruh diorang key in juga dalam dalam format table-table ni juga, mungkin cikgu boleh export. Kalau diorang ada Android tu boleh export kepada Google Sheet ataupun Google Sheet lah ataupun Excel. Google Sheet saya tak sure boleh export. Macam ni pergi dekat button yang 3 dot ni. Okay, kita ada function share, export, print, find yang banyak-banyak ni kan. So kita ada function export ni, kalau kita tengok dia ada
beberapa cara lah, PDF, Excel, CSV ni biasanya guna tak apa ya, boleh siapa-siapa terus jawab sebab saya jarang guna ni, saya tak pasti. Ustaz Syakir ke, Cikgu Razi ke? CSV ni yang saya perasan guna dekat dekat Reality Composer memang dia nak pakai lah kalau kita nak create table dekat RC lah, tapi untuk yang lain saya kurang pasti. Ni macam data table ni dia. Okay, so tak apalah yang kita tak fokus ke sini. So basically cikgu macam cikgu kalau students banyak menggunakan Excel, boleh export pada Excel lah. Dan ataupun export pada PDF. Kalau katakan cikgu tak perlu diorang masukkan dalam bentuk nak menggunakan dalam bentuk spreadsheet, nak export ke bentuk PDF, diorang boleh masukkan ataupun boleh conteng-conteng kat atas tu ke kan, macam kita dah buat kalau PDF kita boleh conteng kan. So you can use as PDF jugalah. So macam tadi contohnya kalau buat nak nampak macam bentuk poster ke apa ke, convert ke PDF ke macam tu, dan dia ni lah, dia nampak macam kertas, macam kita export pages ke ataupun export Microsoft Word ke macam tu kan. So kalau untuk Android mungkin boleh guna ni lah Excel, format Excel, cikgu export. Cuma kena tengok jugalah sebab Excel ni dia tak sama lah kan fungsi-fungsi dia, so mungkin ada benda-benda yang akan lari sikit lah. Kalau kita export ke PDF, dia punya look and feel tu memang nampak sama. Cuma function-function dia mungkin function tak nampak lah, tak ada function kita tak boleh lah macam nak key in dekat sel-sel macam dalam spreadsheet kan. Menjawab soalan tak cikgu? Cikgu apa tadi yang tanya? Saya cikgu betul. Faham. Terima Boleh kasih cikgu? Puan Asma. Sama-sama. Okey. So ada lagi tak? Okay, sebab saya rasa ada soalan. Ya. Okay, nak buat autofill nombor 1, 2, 3, 4. Ada yang nak tanya. Nak ulang ke silap saya kejap Saya nak minta tolong ulang. Okay, ni autofill macam ni nak buat autofill macam ni, betul? Betul. Okay, so saya tunjuk balik lagi sekali. What we do is, macam saya biasanya saya tak siap je lah 1, 2, 3 je sebab kita nak buat nombor yang berterusan lah. Dia bila kita letak number 1 contoh, 2, 3, bila kita nak buat autofill tu dia akan baca kita punya pattern ni. So dia nampak lah ni 1, 2, 3, mana increment of 1, 1, 1 kan. So kita highlight ni 3 ni, dia tekan kat salah satu sel ni lah. Saya tekan sel yang pertama ni, saya gunakan button dot biru bawah ni, saya highlightkan 1, 2, 3 ni. Okay, dia akan keluar menu ni, selection ni. Yang kanan sekali ni. Nampak Okay. Tekan selection tu, dia akan keluar menu kat sini. Yang ni tak ada, yang ni bukan menu dekat brush, dekat atas ni lah. Menu ni adalah menu yang spesifik dekat sini. So pilih autofill cell ni, dia akan keluar kotak oranye ni. So kalau saya isi ke sini, dia akan bawa ke sini lah autofill. Kalau saya buat lagi sekali kalau saya drag ke bawah, dia akan drag ikut number tu lah. Ikut pattern number kita tu. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia increment of berapa macam tu. Sampailah kita habis. Kata nak bubuh sampai 30. 29 je kita ni. So kalau nak lebih, kita kena tambah lagi lah dulu. Okay. And then tak perlu Terima kasih Puan Asma, dah dapat dah. Boleh? Terima kasih. Sama. Kalau nak ulang, nak tambah lagi kat bawah ni, tak perlu highlight daripada atas highlight bawah ni je pun cukup dah. 1, 2, 3 ni, and then autofill. Then drag je. Okay. So saya nak go ke exercise kita yang seterusnya, boleh tak? Ada lagi 3 soalan Naas. Satu, boleh ke kita import dari data Excel untuk edit dalam numbers? Jawapan dia boleh Boleh. Okay. Cuma kita tak adalah sediakan tak disediakan demo lah untuk yang tu. Boleh cuba sendiri dulu. Lepas tu kalau kemudian kalau kita buat numbers di iPhone atau iPad dan nak share di Mac, tak lepas iOS 11, dapat buka tak sebagai PDF atau access saja? Sebenarnya macam kita cakap dari awal, cikgu jangan bila kita guna, sebab cikgu kena ingat iOS kita ni beza tau dengan Office dan juga macam Google, dia lebih kepada online Jadi cikgu tak boleh bayangkan macam tu. Macam kalau contoh kita dah boleh gunakan file tu, dia tak ada isu macam contohlah kalau Words tu dia ada
Words 2000 berapa ni dia tak boleh buka. So kalau di Apple so far kita tak ada isu macam tu ya As. Siapa yang pakai iPad lama ke. Jadi kalau dia boleh buka file tu dia boleh baca lah. Dia tak ada isu. Cuma kalau iOS tu yang bawah 12 dapat buka tak sebagai. Tapi kalau iOS 11 ni saya rasa yang macam lama sangat lah As. Saya kurang faham dia punya soalan sebagai itulah sebab betul. Sebab yang saya perasan macam saya ada iPad mini lama dia tak boleh, yang saya pernah kongsi dengan Dr. Zakia, Dr. Izamuddin, kalau iOS bawah 12 dia memang tak boleh download Keynote. Sebab 11 ni memang lama tau. Memang lama betul. Sebab kita tapi saya rasa macam ni lah, macam kita cakap tadi lah kalau nak soalan-soalan yang agak aras tinggi ni mungkin kita boleh share dekat dalam Telegram. iOS ke Mac OS tu sebab kata share di Mac 2012 maknanya I think it's Mac OS kot. So kalau tak ada dan tak boleh buka dekat Mac lah kalau Mac tak boleh nak download Keynote ni tu kan. Tapi kalau PDF boleh je. Kalau PDF iOS berapa pun boleh. Yes, PDF ke Excel ke boleh lah. Tapi kalau Excel dan PDF tu nanti you know lah dia punya functions tak sama lah kan. Kita tak dapat lah nak macam nak manipulate the data balik macam mana kita buat numbers lah. So it's what you see is what you get lah kalau PDF tu. Excel pula mungkin ada lari-lari sikit lah dia punya formatting ke apa benda ke kan. So ada pros and cons je lah. So kalau simple table macam tu sepatutnya okey lah, tak ada masalah. Okey, Cikgu Adilah dia ada share dengan kita CSV biasanya kami gunakan data untuk keluarkan result pertandingan, tournament dalam apps chess result. So maksudnya dia ada kaitan dengan apps lain lah Betul. Untuk malam ni kita tak fokus lah dekat situ kan. Betul. Rasanya kita boleh teruskan lah untuk yang submission dan lain untuk dia punya kita kata kita nak guna formula semua lagi ni tau. Nanti kan tak sempat lagi. So sekarang saya stop dulu kat sini. Soalan pun stop dulu. Okay, hold dulu soalan. Kita pergi ke so sekarang kita keluar balik daripada spreadsheet ni. So semua dah ada spreadsheet yang saya bagi dalam Telegram tu kan. Okay, kita buka. So saya nak buka ni sebab saya tak sempat bagi kat Telegram, tak tahu kenapa tak keluar. So ini sampel saya yang dah siap. Okay, and then saya nak buka, saya akan buat split screen lah sebab senang nak nampak. Sorry kejap. Mana numbers day one workbook. Okay, saya akan buka ni kat sebelah. Alright, so okay, ni peserta semua ada yang ni sama kan? Okay, boleh setakat ni? Peserta semua okay tak? Saya dapat buka sampai sini tak? Sebab kali ikut ni dah 10 suku ni, tak sempat ni nak habis kan. So saya nak go through cepat sikit. Jadi kalau ada apa-apa yang tak okey, just bagi tahu Okay, so macam tadi kita dah buat untuk tambahkan, kita nak tambahkan row. Okay, saya drag bawah ni je. Okay, so kita tengok apa item kita ada next. Adalah jumlah. Okay, mari kita type jumlah. Okay, jumlah. So sekarang kita nak gunakan formula. Jumlah ni saya nak dia jumlahkan ke semua yang atas ni. Okay, apa kita boleh buat bila kita tengok dekat numbers ni, nampak tak kat bawah ni cell ni? Boleh tekan kat situ. Dia ada kat bawah ni, bawah sekali tu dia ada quick formula sum. Nampak tak? Sum, minimum, average, maximum, product. Okay. Yang ni saya nak pilih sum lah sebab summary. Sum lah bukan summary, sorry. So tekan sum. Dia akan automatic sum the whole everything dekat atas. Okay? Dapat tak setakat ni semua orang? Dah. Okay. Okay. So boleh jawab soalan tadi pun ada yang tanya. Aida tanya. So Aida dah terjawab soalan tadi Aida. Okay As, boleh teruskan lagi As. Kita ada beberapa minit lagi masa pencederaan. Sama juga dekat sebelah ni kita guna sum juga. Ada satu cara lagi. Kita typekan dalam ni. Kita typekan macam saya guna macam ni cara saya. Saya buat sama dengan. Saya type bila kita type dalam cell ni saya besarkan sikit Saya type sama dengan, dia akan automatic, itu tolak, sama dengan. Dia akan automatic keluar macam ni. Dot, dia akan keluar macam ni. Okay, yang ni cara orang yang dah biasa guna formula lah. Saya tekan sum, saya type sum, dia akan keluar macam ni. Okay, untuk orang yang baru-baru,
tak payah pening-pening. Yang ni saya nak tunjuk alternatif je. Untuk orang yang baru-baru ikut follow cara tadi dulu. Ya, untuk sebab cara permulaan. Okay, bila sum, lepas tu bila saya type sum, saya type open bracket. Nampak tak dia akan automatic jadi macam ni. Lepas tu saya tap dekat data yang saya nak campur tu. Okay, drag ke bawah. And then tutup bracket kat sini ya. Dah habis ni dia akan tunjuk automatic. So saya tutup bracket, enter. So sama juga dia akan dapat hasil yang sama jugalah, dia sum. So practice juga satu lagi ni, tekan cell ni, pergi bawah sekali, sum. Dia akan automatic jumlahkan. Okay. So kat sini kalau kita tengok bold kan. So apa kita buat, saya highlight tiga-tiga ni. Ya, macam tadilah kita highlight, lepas tu pergi brush. Pergi brush, tekan B ni, bold, font ya. Saya nak boldkan font ni. Alright. So nampak sama dah kan. Lepas tu kita ada apa? Jumlah besar. Jumlah besar maknanya dia nak jumlahkan ketiga-tiga ni hari ni. Jumlah besar. Okay, saya type. Cara yang saya selalu guna adalah sekejap kita guna sama dengan macam tadi ya. Saya type sama dengan, lepas tu type sum. Saya type open bracket. Jadi bila kita type tu dia akan automatic tukar kat sini ya. Lepas tu saya pilih je kat sini. Yang ni sebab dia berderet. Sederet tu, kalau dia tak sederet, saya boleh tekan macam ni contohnya, tekan dekat yang lain yang saya nak tambahkan tu. Contohnya lah. So tak jadi, yang ni saya tak nak, saya cuma nak. Satu cara you can drag, pilih semua ni, tiga-tiga ni, ataupun you can do one by one. Tekan satu, dia akan nampak macam ni, nampak? 1, 2, 3 ni. Ini jumlah-jumlah ni. Okay, sama juga dia akan hasilkan benda yang sama. So tutup kurungan, tekan right. So akan dapat jumlah besar. Oh tak sama pula jumlah dia ni. Formula saya ni tak sama ke? 93, 94, 87. 100 ni jadi 187. Sebab ni yang ni 187. Itulah. Kena datang 187 ni. Oh, dia tersalah. Saya dah tersalah dekat sini tadi. 180, sorry. Sekejap okay, buat lagi sekali. Sum. Oh, dia pilih yang tu. So kita betulkan balik lah. Kita delete je yang tu. Saya type je balik kat sini. Okay. Yang apa saya buat, saya delete yang dalam ni tadi, lepas tu saya tap je. Bila kita dah duduk dalam kurungan tu, dia akan apa cell yang kita select tu dia akan masuk dalam ni lah. Maknanya dia akan sumkan. Okay, lepas tu dah tutup kurungan, enter. So keluar. Okay, sama kan 274. Okay, satu lagi saya nak tunjuk ada purata jualan sehari ni. Kita type. Purata jualan sehari. Okay, pergi dekat formula tadi. Boleh ya dekat sel ni ya. Sekejap. Pergi dekat sel ni, formula ni, turun bawah dia ada average. Okay, average dia ada highlight dekat situ kan. So kita tak nak yang tu. Saya buka besar sikit lah. So kita tak nak yang ni. Saya tak nak B2 sampai B10 ni. So apa saya buat, saya delete. So kita punya cursor duduk dalam kurungan dia. In between average yang buka tutup kurungan tu. So saya pilih, saya type je jumlah dia nak average daripada, saya nak purata daripada 3 nilai ni. So saya tekan 1, 2, 3. So saya select 3 tu, so saya tekan, so dia dah masuk dalam ni ya. Dan dah tutup kurungan, so tekan right. So dia akan keluar, okay. Ni average purata jualan sehari. Boleh tak setakat ni? Kita kena laju sikit ni sebab kita ada chart lagi nak go through ni. Okay, boleh ya setakat ni? Okay, macam mana saya keluarkan chart ni? Okay, peratusan hasil jualan harian. Saya nak catat peratusan hasil jualan harian saja. So catat ni dia automatik akan keluar peratusan lah. So saya nak saya highlightkan 3 number ni. Okay, semua orang tekan highlight yang 3 number ni. So dah 3 number ni selected. So saya pergi dekat brush. Pergi dekat plus. Dia akan keluar. Saya cek sikit ya.
dia akan keluar charts ni kan. Chart yang kedua ni. Pergi sini. Okay, pergi dekat 2D. So saya pilih catapai ni. Boleh pilih lah nak color apa, orang kata color scheme dia macam mana. Alright, so yang saya buat ni adalah color scheme yang ni lah. So saya pilih color ni. Nampak tak automatic dia keluar dekat bawah tu. Sama tak dengan tepi ni? Sama kan? Berjaya tak semua? Okay. Alright. So macam mana kita ubah carta ni, dia automatic macam ni Macam mana saya ubah jadi macam ni saja? Dia tak ada ni legend ni, lepas tu ada tajuk dia semua. Okay, so how we do it? Sekarang ni carta ni kalau kita tekan tempat lain dia tak select kan. So kita tekan dekat carta, nampak tak dia keluar biru-biru ni, maknanya dia select carta ni lah. Okay, dia select carta ni. So saya pergi dekat brush. Okay, nampak tak kat sini ada title. So tekan yang tu, dia akan keluar ruangan untuk title ni. Okay, and then saya tak nak legend ni sebab saya nak nanti dia akan keluar kat sini. Instead of legend, saya nak dia keluar kat dalam carta tu sendiri. So saya buang legend ni. Okay. And then pergi dekat style. Okay, values number format. Bukan, sorry. Data Saya tak ingat dah mana duduk. Individual series. Oh sorry, ini bukan ni shadow. Style labels. Mana? Style labels. Okay. Betul. Thank you Ustaz. Dia bila dah nak kejar masa tu dia jadi macam. Okay, yang ni data. Yes. Rasanya tak apa kalau kita tak habis. So besok kita boleh continue sebab esok pun kita nak tunjuk yang extra je. So yang kalau basic sempat, tapi yang ni nak tunjuk basic je lah dulu. Okay, basic je lah. So dekat style and then yang ni mana? Saya dah jadi panik pula dah sebab masa dah suntuk. Data point names. Data point names. Okay, yes. Thank you. Okay, so data point names. Jadi saya tak perlukan legend tadi tu. So sekarang ni bila nak tukar dekat title, saya just double tap dekat title ni. Ratusan hasil jualan harian. Okay. So macam mana saya tukar jadi dia bold dan apa ni besar tu. So edit dia pun dekat sana jugalah, dekat brush. Okay, dekat title ni tadi kan ada style ni kan. Okay, pergi dekat sini. Okay, so dekat sinilah kita edit, nak bold ke, nak font dia besar sikit ke. Okay, nak ke kiri ke, nak tengah ke semua. So text color nak tukar pun boleh. Alright. Contohnya lah. Alright. So tu carta pie. Okay, satu lagi carta saya nak tunjuk adalah carta interaktif. Okay, carta interaktif ni biasa dia melibatkan banyak data lah. So contohnya kat sini saya nak interaktif antara untuk 3 hari ni dan data item-item ni. So saya highlightkan semua ni. Okay, pergi dekat plus. Pergi dekat yang ketiga ni ada 2D, 3D, interaktif. Okay. And then pilihlah macam ni. Yang saya gunakan ni adalah yang pertama ni lah. So dia akan keluar. Dia akan automatik keluarkan air kotak. Di mananya ditunjuk satu-satu untuk setiap satu item. Air kotak, sandwich, sardin, buah-buahan potong. Dia untuk tunjuk 3 hari tu. Okay. Ada soalan setakat ni? Semua dapat buat tak sampai tahap ni? So the way you add in title tadi pun samalah. Add in title. Ya. Dan add in, yang ni saya add in dia punya nilai tu. Value dia. Okay, yang ni nanti dekat dalam your spreadsheet ni, yang ketiga ni nampak tak? 1, 2, 3 ni yang notes ni nampak tak? The third one ni. If you go through, ada saya bagi nota sikit kat situ. Okay. Macam mana nak tukar? Okay, kat mana ni? Chart, title, style, labels, series values. Sebab kita mungkin tak sempat sentuh semua kan. Jadi saya dah buat nota sikit kat sini. So boleh try explore bila nak buat carta tu sendiri. Okay, boleh tak setakat ni? Okay, macam mana saya buat dekat belakang ni? Nampak macam ala-ala poster ni kan? So it's actually
Kalau saya kecilkan ni, apa saya buat sebenarnya adalah masukkan shapes. Saya pergi dekat plus. Okay, pergi dekat yang ketiga ni shapes. Okay, pergi dekat basic. Yang 4 segi ni. Alright, nampak dia hitam kan? So saya tukar dulu warna dia. Yang saya gunakan ni adalah warna hijau. Yang tahu kan nak tukar kat mana? Brush pergi brush. Brush dekat style. Fill ni. Pilih color. Okay, kalau nak guna gradient pun boleh. Gradient ni maknanya dia akan warna dia ada gradient tu, nampak tak? Macam tu. Okay, contoh ni saya nak buat warna gradient biru cair sikit. Yang kedua ataupun saya nak flip pun boleh. Flip maknanya warna atas dengan warna bawah tu And the angle tu, angle kecerahan itu dia punya gradient tu. Okay, contoh ni saya guna warna ni lah. Okay, so saya besarkan yang ni kat belakang dia, kat depan ni. Nampak tak? Boleh tak follow setakat ni? Ni shape je, benda ni shape je. Boleh, So boleh. sekarang ni dia cover kan, tapi saya nak bawa dia ke belakang. So pergi dekat brush, pergi dekat arrange. Alright, so saya tolak ni. Yang ni adalah dia punya position dia dalam canvas ni lah. Saya tolak ke belakang sekali. Okay, boleh tak setakat ni? Okay, macam mana saya buat yang lain-lain tu? Okay, sekarang ni kat atas ni saya ada tambah macam title kan. So apa saya buat adalah saya gerakkan yang lain ni ke bawah. Table pun saya gerakkan ke bawah. Macam tu. So ada ruang kat atas ni. Okay, so table ni saya nak tukar cell dia supaya nampak cantik sikit sebab sekarang ni dia transparent kan. So macam tadi juga brush, pergi dekat cell fill. Okay, pilih colour lah untuk supaya dia tak nampak transparent kat belakang tu. Alright. So menggunakan, okay yang ni efek yang nampak macam garisan-garisan hitam ni adalah efek border. So tekan dekat kotak ni tadi, pergi brush, style, yang the first step ni, pilih border. Okay, dekat border ni ada style ni, dia ada style macam-macam style ni. So saya pilih style yang ni kalau tak silap saya. And then kita make sure dia punya ni lah ketebalan sekarang tak nampak kan, nampak tak? Tak apa nampak. So pilih ketebalan dia, saya tambah baru akan nampak. Okay, boleh try explore style yang berbeza-beza Okay, so up to that, semua boleh follow? Boleh tengok dia orang dah jawab. Alright. Okay, macam mana saya masukkan title kat atas? Yang ni actually saya punya font So kalau anda tak ada font tu, tak samalah benda tu. So macam mana nak masukkan? Kita pergi dekat plus. Seperti macam yang kita beritahu awal tadi, kalau nak tambah something new, kita gunakan plus ni. Kalau nak edit benda yang sedia ada dalam ni, kita gunakan brush. Okay, so sekarang saya nak tambah teks kat atas ni. So saya pergi kat button plus. Okay, dalam shapes ni, salah satu dia adalah teks. So kita pilih teks. Dia akan keluar kecil je ni, nampak? So don't worry, just bawa ke atas. Saya type dulu. Hari terbuka. SKBBB. Mana NNN keluar? Okay, so kita edit menggunakan brush. Teks dekat teks ni. Saya nak bagi dia besar, katalah ni nak gunakan sebagai heading ke ataupun title ke, dia akan besar lah ikut, ataupun kita nak adjust secara manual size dia ataupun pilih font. Macam font saya mungkin berbeza dengan font Tuan Puan lah sebab saya ada download font-font baru kan, jadi katakan kita pilih font yang ada pada kita lah. Katakan saya pilih font saya ni ataupun this one. Okay, dan saya besarkan dan saya nak dia centered center. Yang ni tak ada efek sangat sebab kita tak ada table kan atas bawah ni. Okay, so nampak kita dah ada title. Macam mana jadi saya ingat tu? Pergi dekat brush, arrange, ada rotate kat sini. So feature ni lebih kurang juga kalau kita masukkan shapes pun kita ada juga rotate. Kita ada juga tadi text pun ada kan. So rotate ni kita ada dua cara. Satu cara yang ni lah dia macam ikut segmen tambah secara ni kan, ataupun you can use this untuk rotate
ikut kita precisely lah. Okay, so setakat ni okey tak? So saya dah ada tajuk. Okay, macam mana tambah yang macam hiasan-hiasan tu? That one saya gunakan Apple Pencil. Kalau orang yang tak ada Apple Pencil tak ada masalah, pergi dekat plus button. Sorry. Pergi, ya Allah, tekan. Pergi kat plus button. Pergi dekat yang last kali ni, kat bawah ni ada drawing. So tekan dekat drawing tu. Dia akan keluar tools untuk drawing. Okay. Tools untuk drawing. So yang saya gunakan, katakan sekarang ni saya nak guna yang ni marker. Ya, ini marker dan kalau tekan lagi sekali dia akan keluarkan ketebalan. Ya, dia punya level ketebalan dia ataupun opacity. Opacity ni transparansi dia lah. Makin kurang makin transparent lah warna tulisan kita tu. Ataupun yang ni efek macam pensel. Yang ni efek macam crayon. Okay, sama juga. Tap lagi sekali dia akan keluar ketebalan mata dia tu. Okay, yang ni untuk fill. Untuk fill ni maknanya bila kita buat drawing. Contohnya saya tunjuk macam ni ya. Saya buat drawing. Tapi janji dia punya ni kena tutup kan, nampak? Tutup tu. Saya gunakan fill ni. Saya pilih yang ni color biru lah katakan. Saya tap sekali je dalam tu dia kat automatic color. So tu fungsi dia. Yang ni Okay, so yang ni fungsi dia, ni delete lah macam biasa. Yang ni fungsi dia untuk select. Dia macam lasso tool yang panggil. Okay, select. So bila kita select tu dia akan keluar menu ni. Cut, copy, delete, resize, duplicate. Boleh pilih mana satu. Saya delete dulu lah yang ni. Okay, so apa saya buat actually, saya boleh guna, katakan contoh saya ni saya nak guna crayon. Warna merah ni. So saya just tambah je lah. Macam tu je sebenarnya. Then you can choose a different colour untuk hias-hias macam tu je. So nampak tak macam jadi poster? Well actually benda ni sebenarnya spreadsheet je kan. So once you're done melukis, tekan, dan dah habis melukis ni tekan done ni. Okay, tekan done button. So dia akan keluar daripada mood melukis tadi. Okay tak? Semua dapat tak? Dapat buat macam nampak rupa macam poster ni? Ya. Mungkin kita boleh bagi dia homework lah Kan dah bagi dia template. Suruh dia create. Ikut design yang mereka nak tunjukkan. So bila dah siap nanti boleh screenshot hantar dalam group. Betul. Boleh cuba buat dekat ni. Kalau tengok dalam your second tab ni kan. Di one sample one ni. Okay. Boleh cuba yang ni. Nanti saya akan uploadkan file yang ni. Ni file sample yang dah siap. Tapi yang ni sebab nak tunjuk contoh je lah. But you can make it design it to your own preference lah. Okay. So cuma saya nak minta ni homework lah kira. Minta cikgu-cikgu ataupun para peserta come out dengan table ni, completekan macam ni and then hasilkan charts ni. So since kita pun tak sempat sentuh, luckily I put in some notes tu. Yang ni so boleh tengok macam mana dapatkan hasil ni. Boleh tak agak-agak? Rasanya boleh sebab bila kita explore kita akan dapat lebih betul. Kalau follow je macam ni nanti jadi lupa balik. Betul. Explore and do it again then insyaAllah boleh ingat. So basically kalau nak hasilkan carta, you just highlight the data yang kita nak jadikan carta tu. Macam contohnya carta yang pertama ni, saya tunjuk ni Contohnya carta pertama ni, apa yang saya highlight sebelum hasilkan data ni adalah ni, tarikh lahir ni. Saya highlightkan yang ni, nampak Bila saya tekan data ni, carta ni dia highlight, dia tunjukkan. Okay, ni data saya. So saya highlight data ni, saya akan pergi dekat plus dan pilih chart. Okay, dekat sini saya pilih chart mana. Okay, chart ni ada banyak lagi kat bawah ni. Ada bubble chart, ada bar chart yang ni, ada ni. So yang saya pilih ni, this one lah. Okay. Boleh tak? And then ada 3D. This one is 3D Kalau 3D ni bila kita tekan, kita boleh actually nak tengok dari angle macam mana. Okay, boleh try explore. This one standard graph, bar chart. Kalau kita tengok kat sini dia ada macam average pula. Okay, semua tu actually dah ada dalam nota tadilah. This one. Okay, macam ni chart, reference lines. Kat mana nak cari semua ni.
Boleh tak ni jadi homework? Sebab memang tak sempat lah kalau kita nak buat one by one kan, nasib baiklah ada nota kat sini. Jadi you can refer to this one and try to create some the three charts ni, and orang kata design it your way kat table ni. Okay As, kita bagi cabaran lah As mereka akan buat. So nanti sesi kita pun besok malam. So besok siang mungkin kalau siapa yang nak buat boleh screenshot dan nanti kita akan pilih esok 2-3 orang untuk present. Macam mana dia buat. Kemudian mungkin satu ke macam tu kita tengok. Mungkin ada yang boleh buat yang betul-betul menarik. Ya, betul. Sebab besok kita akan go to a step further, bukan a step lah, many steps further jugalah kalau ikut. Untuk hasilkan lesson ya. Macam ni sekarang ni kita cuma hasilkan macam kita menggunakan basic data ataupun basic functions dalam numbers. Tapi yang untuk besok, untuk dia akan berkait dapatlah dengan assignment yang tuan-tuan dan perempuan dapat untuk kita punya Apple Learning Leaders punya ni kan, untuk certification Apple Learning Leaders tu yang nak kena buat assignment numbers tu. So besok will be very specific to that kind of assignment lah. So ada soalan tak setakat ni sebelum saya stop sharing? Boleh tak saya cabaran? Boleh saya cabaran tu tak? Dekat chat memang tak ada soalan, tapi bila kita nak buat cabaran tu semua positif semua boleh. Alhamdulillah. Okay. So saya nak tunjuk satu je sebelum kita berakhir. So kalau kata macam ni nak export ke PDF kan, dia cantiknya nanti dia akan export macam ni. Contohnya saya export ya. Saya nak tunjuk cara export. Saya tekan 3 button ni. Saya tekan export, saya nak export ke PDF. Okay. Saya akan pilih macam ni, fit each sheet to a single page. Maknanya semua ni dia akan fitkan dalam satu page je, tapi saya nak export page yang ni saja. This sheet yang ni saja. So saya select yang ni. Okay, lepas tu yang ni fit to single page and then export current sheet only. So saya export. Okay, saya savekan. Saya tukar dulu ni nama. Apa dia tak ni pula. Dia mulalah ni, keyboard saya tak detect dah ni. PDF. Contohnya lah sebab nak nampak save to files. Saya save dekat sini, dekat. Okay, so kita tengok macam mana rupa dia. Mana tadi PDF ni? Mana PDF dia tadi? Dia tak keluar nama. Okay, this one. Alright, nampak tak? Dia akan keluar macam satu page penuh macam tu. So cantik lah nampak kan, dia tak nampak macam spreadsheet pun kan, betul tak? Dia nampak macam style poster macam tu kan. Cuma yang interaktif graph tu dia interaktif graph, yes, interaktif graph ni unfortunately kalau export ke PDF dia tak berjalan lah. Sebab yang tu interaktif tu akan berjalan dalam yang numbers juga lah. So kalau make sure when you want to export to PDF, don't use interactive graph lah. Sebab dia akan export yang mungkin data yang pertama saja, satu data je, sebab dia tak boleh interaktif. Sebab sama juga if you export macam video ke apa ke dalam PDF kan tak boleh play kan. So gunakan carta biasa je lah ataupun chart yang biasa lah, jangan gunakan interactive chart. Interactive chart would be useful kalau if you open it dalam numbers lah. Ataupun Keynote pun boleh sebenarnya, interactive chart tu dalam Keynote dan Pages pun boleh kan? Okay. Boleh. Dalam Pages ataupun Keynote boleh berjalan interactive chart tu. Lagi satu kita boleh bagi tahu, contohnya kita buat dalam Keynote, kita boleh export dan kita boleh masukkan dekat dalam numbers ni sebenarnya. Design ke kan? Oh yes, kalau macam dalam numbers ni contohnya lah kan, kita it's quite limited jugalah. Macam nak melukis ke apa ke, nak buat tracing semua payah sikit ke apa ke kan. Jadi kalau yang dah biasa guna Keynote, you can just lukis dekat Keynote dulu ke apa ke, lepas tu copy and paste pun dalam ni pun tak ada masalah. Okay, sebab besok kita akan tengok lagi lebih feature-feature yang lebih menjurus ke arah creativity sikit lah. Mungkin nak tambah sedikit tadi yang As jawab soalan tadi, bila PDF interaktif tu dia tak dia statik lah kan. Sebenarnya interaktif ni kalau kita tengok dia lebih kepada kita nak tengah
masa kita present. So live lah, maksudnya kita nak buat live presentation ataupun kita boleh export dia sebagai video lah. So video dia akan bergerak lah. Contohnya yang kita lihat, saya first time tengok interactive graph ni masa yang kita COVID punya graph. Ingat tak? Yang masa mula-mula dulu kan. Saya kata macam mana dia buat? Rupanya dia buat konsep keynote ni lah. Dia boleh bergerak kan. Bila dia pergi negeri ni. Perubahan-perubahan tu kan. Yes. So rasanya mata pun macam dah berat ni As. So saya stop sharing kejap. Kita pun jam dalam dengan 10.40. Rasanya Asma dah cover banyak Cuma macam kita kata tadi, kalau nak ikutkan buku tu kami dua pun tak habis lagi As nak tengok pasal numbers ni kita tak habis lagi. Especially macam masa kita formula tu kan. Ni, betul. Masa kita nak prepare ni pun kita baca pun ada banyak ni nak ajar. So kita pilih, kita select yang betul-betul yang untuk kegunaan cikgu lah. Kalau cikgu nak lebih, cikgu boleh explore lebih. Satu lagi apa tadi saya nak cakap, dah lupa dah tadi. Okay, so kita akan sambung esok. Kita bagi cabaran dengan cikgu-cikgu kita ni untuk buat. Tadi ada juga 1-2 orang yang dia PM saya dalam Telegram, katakan dia punya line tak okey. Mungkin nanti Syarin boleh bantulah untuk sharekan video kita punya rakaman ni. So As ada apa-apa lagi As? Tak ada apa, tapi kita ada link kehadiran tak malam ni? Ya tak ya kita ada. Sorry. Sebab dah ngantuk kan macam tak ingat. Lah kan hari kerja So saya harap mungkin antara ada peserta-peserta yang boleh sahut cabaran siapkan yang worksheet yang kedua tu, cuba buat diagram-diagram ataupun chart mengikut masing-masing punya ni lah, masing-masing punya kreativiti lah ataupun masing-masing punya style. So kita boleh tengok mungkin style-style yang berbeza kan, based on apa yang kita belajar setakat ni. Sebab kita nak tengok dia punya kreativiti kan, macam kita nak cikgu daripada Johor 01 saya nak cerita sikit lah, tengok dia nak buat Apple Teacher, dia punya teaser dia cantik lah, menarik lah Okay, ini adalah yang kita akan daftar. Dari kita dah maklumkan dalam grup